Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita bertemu untuk menyambung semula siri kuliah pembacaan pada kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang yang lalai. Jadi kita sambung muka surat 15. Ini menunjukkan faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala amat murka terhadap kedua-duanya jika tidak dilaksanakan hukuman sebab 100 kali itu di dunia. Nescaya mereka akan dipalu olehnya di akhirat dengan rantai api neraka. Diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda telah bersabda, jauhkan olehmu perbuatan zina itu. Sesungguhnya di dalamnya ada 6 musibah. 3 daripadanya di dunia dan 3 perkara di akhirat. Maka para sahabat bertanya, apakah wahai Rasulullah siksaan semasa di dunia? Baginda menjawab, pertama dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezekinya yang halal. Kedua dihilangkan keberkatan pada umurnya. Dan ketiga apabila keluar rohnya daripada jasad terlindung daripada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ditunjukkan kepadanya bayangan neraka dan malaikat Zabaniyah. Sahabat bertanya lagi, apakah pula siksaan di akhirat? Sabdanya, pertama Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kepadanya dengan pandangan murka. Kedua mendapat siksaan yang amat berat. Dan ketiga akan diseksa dengan rantai api neraka. Baik, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala amat murka terhadap kedua-duanya. Ini menunjukkan daripada mana? Iaitu daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala daripada surah An-Nur ayat yang kedua, yang Allah kata az-zaniyatu waz-zani, perempuan perzina dan laki-laki yang penzina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka hendaklah kamu sebab setiap daripada kedua-dua mereka, iaitu pasangan yang berzina, lelaki dan perempuan, dengan 100 kali sebatang. Jadi dalam ayat ni pengarang kata menunjukkan betapa kemurkaan Allah yang sangat besar terhadap perbuatan zina tu, kedua-duanya. Siapa dia? Iaitu pasangan yang berzina, lelaki dan perempuan yang berzina. Bila sebut zina, iaitulah hubungan yang
dikata suka sama suka. Adapun kalau rogo lain. Rogo Allah murka kepada si perogo. Pada mangsa rogo Allah tak murka sebab dia tu dizalimi. Nampak? Adapun berzina ni suka sama suka, nak sama nak. Bila suka sama suka, nak sama nak, maka Allah Ta'ala akan murka kedua-duanya sekali. Sebab tu balasan bagi orang berzina ni kena kepada kedua-duanya. Orang lelaki kena, orang puang pun kena. Baik, itu satu. Yang kedua, 100 kali sebatang rotang ni, iaitu bagi pasangan penzina yang belum berkahwin. Yang belum berkahwin, sama ada lelaki ataupun perempuan. Hak lelaki ni belum nikah lagi, belum ada isteri lagi. Hak puang ni belum ada suami lagi, maka hukuman dia sebab 100 kali sebatang. Adapun kalau dah kahwin, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi kata rejam sampai mati. Pasal apa? Sebab dah kahwin. Jadi hukuman sebab 100 kali dengan rejam sampai mati, maka lebih berat lagi rejam sampai mati. Kenapa hak dah kahwin ni kena rejam? Sebab mu dah ada pasangan yang halal. Orang lelaki yang dah ada isteri berzina dengan perempuan lain, maka lelaki tu kena rejam sampai mati. Sebab mu dah ada pasangan yang halal dah, mu dah ada bini dah, yang dah memang halal dulu kini selamanya. Halal atas bawah, kiri kanan depan belakang, siang malam pagi petang subuh garik. Ikut pandang. Memang halal sama-sama dah. Nisa'ukum harsul lakum. Allah kata, perempuan-perempuan kamu adalah ladang-ladang kebun bagi kamu. Kenapa masuk ladang kebun? Maknanya benda tu halal. Ikut pandangmu, mu nak cakur ikut mana? Ikut pandangmu, mu nak cokeh ikut mana? Mu nak cokeh waktu pagi, mu nak cokeh waktu petang, mu nak cokeh waktu tengah hari buta matahari cacok atas kepala, ikut anda. Pasal apa? Sebab halal dah. Tetapi kenapa mu pergi cari yang haram? Yang molek-molek patutnya boleh pahala, tiba-tiba boleh dosa. Hubungan suami isteri ni kan boleh pahala. Nampak? Pahala banyak mana? Seumpama kita bunuh 10 orang Yahudi, ada kata umpama bunuh 10 ekor setan. Nampak? Sekali pahala macam ke 10 ekor setan bunuh. Ada kata seekor setan. Dah kalau 5 kali 5 ekor. Mana besar pahala. Tapi kita cari yang haram. Sebab itulah Allah murka, Nabi murka, sehingga Nabi utuskan bagi orang yang berzina daripada orang yang dah berkahwin, maka hukuman dia rejam sampai mati. Nampak? Itu bagi yang berzina. Adapun dalam kes rogo ni lain. Dalam kes rogo ni lain pula. Dalam kes rogo ni dia melakukan kezaliman. Bila lakukan kezaliman, maka hukuman dia pancung. Hukuman dia mati. Dah hak puan yang kena rogo ni, Islam suruh diberikan pembelaan kepada dia. Nampak? Macam hukuman civil, siapa yang rogo dijatuhkan hukuman penjara dan sebab. Tak kira lah 6 kali sebab ke 20 kali sebab ke, penjara 10 tahun sebagai contoh. Tapi hak puang mangsa rogo ni habis gitu. Tak ada benda-benda dah. Mana? Sesah dah, tak ada benda. Dalam Islam, mangsa rogo mesti diberikan pembelaan. Makna pihak pihak perogo mesti, bukan hanya setakat dia tu kena hukuman, tetapi dia ni mesti kena bagi, orang kata macam ganti rugi lah. Sebab masa depan dia gelap, sebab kehidupan dia jadi celaru, obat-obatan dia bila rogo mesti kena masuk hospital, mesti kena dapatkan rawatan. Maka hak rawatan tu, kos rawatan, obat dan seumpamanya mesti ditanggung oleh pihak yang merogol.
Nampak? Dia gitu. Jadi zina dengan rogol ni ada beza. Jadi pengarang kata ini menunjukkan bahawa Allah SWT amat murka terhadap kedua-duanya, iaitu pasangan yang berzina, jika tidak dilaksanakan hukuman sebab 100 kali itu di dunia. Maknanya kalau pasangan yang berzina ini tidak kena sebab 100 kali dan tidak bertaubat, ini dalam keadaan mana? Dalam keadaan dia didapati bersalah dengan saksi yang sahih. Dengan saksi yang sahih. Sebab tu nak jatuhkan hukuman zina ni tuan-tuan, bukan satu perkara yang mudah. Mana dia tak boleh pergi ngaku, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kenapa saya berzina? Berlaku zaman Nabi, ada seorang lelaki buat gitu. Dia pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku telah berzina. Nabi kata, mu balik bertaubat kepada Allah. Nampak? Pasal apa? Sebab keadaan suasana yang berbeza. Tapi kalau dia ditangkap kerana berzina dengan saksi, 4 saksi yang melihat perbuatan itu. Saksi ni pula saksi yang adil, yang tidak fasik. 3 orang adil, seorang fasik, dok semayang. Ada contoh, dok semayang. Maka apa nama ni dipanggil bukti itu, saksi itu tidak kuat, maka tak boleh nak jatuhkan hudud kepada yang zina. Ataupun 4 saksi ni adil. Nampak? Memang adil sungguh, memang tidak fasik, tetapi dia tidak lihat perbuatan zina. Dia tak tengok, ya ke zina? Rasa-rasa ya dah. Bapa bak dengar bunyi, mu tengok dah. Dok dengar bunyi gitu, dak gamuk nak tengok. Bapa dak gamuk, takut kita kekaitan. Contoh. Nampak? Contoh lah ni. Jangan suka. Nampak? Maka tak boleh nak jatuhkan hudud, sebab syarat tak kuat, syarat tak cukup. Dia syarat dia mesti 4 saksi, kemudian 4 saksi ni betul-betul dia tengok betul berlakunya perbuatan zina tersebut, memang jelas dia tengok. Maka barulah boleh jatuhkan hukuman hudud terhadap kedua-dua yang berzina ni. Nampak? Tetapi nampak, jika tidak ada saksi yang melihat, tak ada saksi yang melihat, maka dia wajib bertaubat kepada Allah. Nampak? Hak yang melihat pun kena taubat juga. Cuma dari sudut hukuman ni, pengarang kata kalau tak kena hukuman 100 kali sebatang di dunia, nampak? Dalam keadaan telah pun diakui sah melalui pendakwaan, maka hukuman dia, dosa dia pada Allah ni, nampak, tak habis lagi, tak selesai. Maka akhirat, nampak, pengarang kata nescaya mereka akan dipalu olehnya, iaitu oleh Allah di akhirat dengan rantai api neraka. Maknanya kalau kata dia ni dah kena hukuman dunia, penjara 20 tahun sebagai contoh, anda berdua didapati bersalah kerana melakukan zina, maka anda mesti dijatuhkan hukuman penjara 20 tahun setiap seorang. Duduk penjara 20 tahun. 20 tahun duduk penjara. Tetapi tak kena sebab 100 kali sebatang, maka tak selesai lagi di sisi Allah. Akhirat dia mesti kena, dia akan dikenakan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi yang berzina dan tidak ada pendakwaan ke atas dia, tak ada orang tahu, yang tahu hanya Allah dan para malaikat, maka dia wajib bertaubat kepada Allah. Kalau dia tidak bertaubat, dia akan kena balasan yang sama, iaitu akan dipadu di akhirat esok. Siapa hak pukul dia, siapa hak sebab dia, siapa hak katak dia, tak lain tak bukan oleh Allah Ta'ala. Itu beza dia, yang kena dakwa dengan yang tak kena dakwa. Apa pun berzina ni tetap satu dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma dari sudut dalam masalah ni, dari sudut dakwa dengan tak dakwa. Yang ni dakwa,
Bila dakwa sabit kesalahan, kena 100 kali sebatang rotan, yang dikatakan sebagai hudud. Tuan-tuan jangan fobia dengan perkataan hudud. Nah, jangan pula apa ustaz main hudud-hudud ni, saya memang tak suka ustaz. Main hudud-hudud ni saya tak berakhir. Ustaz jangan nak berpolitik. Tak, ni hudud ni bukan masalah politik. Hudud ni adalah hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Dalam apa nama ni, hukuman Allah ni dia ada hudud, dia ada qisas, dia ada ta'zir. Okay? Hudud, qisas, ta'zir. Kita ingat baik, hudud, qisas, ta'zir, 3 ni. Jadi jangan kita fobia dengan hudud. Pasal banyak orang dia fobia, dia jadi macam, ada setengah orang dia trauma dengar hudud, trauma. Ada setengah orang dengar hudud pesang. Ada setengah orang dengar hudud naik cacok kecil manis dia. Ada setengah orang dengar hudud darah tinggi naik cacok, apa stroke apa. Sebab salah faham terhadap hudud. Kita nak takut apa pada hudud kalau kita tahu salah? Betul tak? Nak takut apa? Nak takut pada hukuman hudud zina 100 kali sebatang. Kita nak takut apa? Kita bukan berzina. Kita nak takut apa terhadap hukuman hudud kerat tangan? Kita bukan mencuri. Kita nak takut apa terhadap hukuman hudud kena 40 kali sebab kita bukan minum arak. Lain kalau kita minum arak barulah takut kena 40 kali sebab. Ini kita berzina pun tidak, minum arak pun tidak, curi pun tidak, nak takut benda. Jadi tak payah takut. Cuma penerangan. Zina hukuman dia begini. Curi dari sudut hudud hukuman dia begini. Minum arak dari hukum hudud hukuman dia begini. Kalau kena hukuman yang lain daripada hudud, sebagai contoh, orang minum arak dia kena denda 2,000. Akhirat esok dia kena denda, kena lagi. Pasal apa? Sebab dalam dunia dia tidak dikenakan hukuman Allah. Orang yang mencuri cukup had jumlah kecurian dia, dia masuk penjara 1.5 tahun. Patutnya kalau ikut undang-undang Islam dia ni memang patut kena kerat tangan. Tapi tak kena masuk penjara 1.5 tahun. Akhirat dia kena lagi di sisi Allah. Pasal apa? Sebab dalam dunia dia tidak dikenakan hukuman hudud. Dah bukan salah kita ustaz. Bukan kita buat undang-undang hak atas kena ke? Sama seri je. Sama seri kena. Dah kita kena. Kita hanya kan kita duduk surah, duduk sejik apa semua ni kan, hak nadah kita apa semua kena nampak tak? Pasal apa? Sebab undang-undang Allah, hukuman Allah, alihkum bainahum bima anzalallah, hendaklah kamu berhukum dengan hukuman yang diturunkan oleh Allah. Maka kewajipan kita untuk menegakkan dia, kewajipan semua umat Islam, bukan kewajipan pihak ni, bukan kewajipan pihak ni. Selagi mana kita bertuhankan Allah, berasulkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkitabkan Al-Quran, maka kewajipan kita kena tegakkan peraturan tu. Nampak? Tak kira jalan lagu mana pun. Tak kira melalui wadah macam mana pun, ikut anda. Baik. Diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda telah bersabda, jauhkan olehmu perbuatan zina itu. Nabi tak kata janganlah kamu berzina, tapi Nabi kata jauhkan olehmu perbuatan zina. Maknanya jangan sekali-kali kita menghampiri tentang perkara yang membolehkan kita ni terjerumus ke dalam kancah perzinaan. Jangan sekali-kali. Benda-benda yang boleh menyebabkan berlakunya zina, maka jangan sekali-kali kita hampirkan diri kita. Sebab tu dalam tasawuf tuan-tuan, zina ni banyak. Ada zina mata, ada zina telinga, ada zina hati, ada zina mulut. Zina mata tengok benda-benda yang dia ni berapa mocik suka. Benda yang
menggairahkan kita, yang membangkitkan syahwat kita. Nampak? Kenapa yang bangkit syahwat kita? Tiang elektrik ke dah pelang. Dah tentulah orang puang. Betul tak? Nah, orang puang yang mana? Orang puang yang memperhiaskan diri dia, yang memperelokkan diri dia, yang mempamerkan perhiasan dia. Kalau orang puang yang tak mempamerkan perhiasan, tak benda. Nah, kalau yang tidak mendedahkan aurat, tak ada benda. Nampak kita tengok gitu jelah. Nah, ini dengan pakai bicu merah nyala, dengan pakai baju ketak-ketak gelembing. Nampak tak? Kita pun sudah kerja dah lah. Dah tengok rugi bawah. Nampak? Orang pang kata dah apa kita tengok. Kita nak kabur ke orang puang. Sebab orang puang dia berani sangat berucap dalam bab gini. Dia kata dah apa tengok. Kita nak pakai ikut suka kita. Yang awak nak tengok tu apa? Nak kabur kabur kepada golongan wanita. Orang lelaki ni Allah Ta'ala beri kelebihan dia kepada mata. Orang puang Allah beri kelebihan kepada lidah. Ni beza ni. Orang lelaki Allah beri kelebihan pada mata, orang puang Allah beri kelebihan pada lidah. Nampak? Sebab tu lidah puang bisa. Lidah orang puang ni boleh buat orang suka, boleh buat orang marah, boleh buat orang nangis, boleh buat orang hak bekeng jadi tak bekeng, hak bekeng jadi tak bekeng. Betul tak? Kita mula-mula nak marah, bukan kita lah, orang lelaki lain. Dah mula-mula nak marah, nak marah. Apa dia pun nyek tunduk. Bisa lidah orang puang. Betul tak? Orang lelaki Allah beri kelebihan pada mata, suka melihat, tengok tu, tengok ni. Dan benda yang paling sekali dia suka untuk tengok, iaitulah orang puang. Sebab tu dalam syurga, ahli syurga lelaki Allah bagi paling sikit 70 bidadari. Sebab dia memang suka tengok orang puang. Orang puang dia tak bagi, Allah Ta'ala tak beri 70 orang suami, bagi seorang tu. Tapi Allah bagi benda lain. Allah bagi pinggang makuk, Allah bagi kapek, bagi kain, bagi tu, bagi ni, bagi perhiasan gitu. Sebab memang orang puang suka tengok tu. Dah cari bawa pergi pada kali tengok. Lalu depan kedai kain, lalu depan kedai bunga, beri comelnya bunga. Nampak? Hak yang paling suka kali lalu kat ni. Nampak? Kedai emas, bukan emas ni. Emas ni dia tak suka. Ini emas juga. Kedai emas. Tak kira 916 ke, emas putih ke, tak ada iri. Nampak? Lalu depan kedai emas dia buat gelecoh kaki. Cepok buat gelecoh. Buat selih sakit. Duduk kejap boleh dah urut penat. Kena pula masa tu mah murah. Bang, comel lah mah ni bang. Tapi bukan bini aku cerita ni. Jadi sebab tu orang lelaki ni suka tengok. Nampak? Orang lelaki ni memang Allah Ta'ala buat suka tengok puang, suka pada puang. Sebab tu Allah bagi orang lelaki ni boleh menikah lebih daripada seorang. Sebab tu kita kena faham kat tu. Sebab tu bila orang lelaki ni suka tengok puang, maka puang yang tidak ada kena mengena dengan orang lelaki tu, dia kena pelihara tubuh badan dia, dia kena pelihara perhiasan dia. Sebab nak ngelak daripada menghampiri kepada zina, mendekatkan orang lelaki ni berlakunya zina mata kepada dia. Nampak? Ada pun kalau dah nikah ikut anda. Nampak? Orang pang pelik kot. Depan tu lelaki tak nak pakai comel-comel, depan orang baru nak pakai comel-comel. Nak tanggi backward, nak tanggi backward, tanggi itulah nak pakai comel. Orang ingat ke dia dah pengantin. Pengantin puang siapa dah? Bukan dah, kau tu pengantin puang. Loh, comel ingat kau ni pengantin. Nampak? Tok lelaki dia kata, bini aku, dia kata pengantin. Di rumah bini aku utuh nak aku. Nampak?
Nampak dah. Dengan gigi palsu tak pakai. Nampak, dengan rambut menyerebang macam sarang terbuang. Ajak tok lelaki makan nasi. Gigi palsu cabut. Bila cabut gigi palsu, tengok makan nasi gua dia jadi. Tok lelaki dua surat tambah tu. Gitu makan nasi rumah. Nak lalu semua makan kedalan pula. Dah nak lalu buat dia mau cabut gigi. Apa? Time malam ada orang lain make up bedok sejuk semua. Baju kelawar bedok sejuk. Baju kelawar bedok sejuk. Bedok sejuk bertapik muka. Rambut jerebang. Tok lelaki masuk dalam bilik tengok kejut. ICU tok lelaki. Ingat ke tu kok 5. Jangan buat gitu. Batu tok lelaki depan tok lelaki kena pakai comel-comel, pakai wangi-wangi. Ini topik pakai wangi depan tok lelaki bosuk kohong. Bukan sini, bukan pelindung ni cerita. Jangan marah makcik ni. Jangan kata menatang ni paruk kata kat aku. Bukan pelindung cerita ni. Allahu Rabbi. Jadi jangan kita dekatkan kepada perzinaan. Nampak baik sama ada zina mata baik, zina telinga baik. Sesungguhnya di dalamnya, iaitu dalam zina itu ada 6 musibah, kata Nabi. 3 daripadanya di dunia dan 3 perkara di akhirat. Maka para sahabat bertanya, apakah wahai Rasulullah siksaan semasa di dunia? Baginda menjawab, pertama dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya yang halal. Musibah yang pertama akibat daripada zina itu, yang pertama kata Nabi, Allah kurangkan rezeki yang halal. Kurang dari sudut mana? Allah kurang, Allah cabut sumber-sumber rezeki yang halal daripada orang yang berzina. Maknanya bila sumber rezeki halal itu kurang, maka dia akan mencari dari sudut sumber rezeki yang haram. Bila ambil rezeki melalui jalan ataupun sumber yang haram, itu yang Nabi kata kullu lahmin nabata bin haram fannaru aula bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada hasil makanan yang haram, kata Nabi, fannaru aula bih, maka nerakalah lebih utama bagi dia. Pasal apa banyak sumber yang haram? Sebab sumber yang halal Allah cabut dah, Allah tarik. Sumber rezeki yang halal, kita memang secara zat rezeki itu kita tak ambil yang haram. Kita tak makan bewok, tahu dah bewok tu haram. Dak makan kera celup tepung, dah tahu kera tu haram. Dak minum dah air Carlsberg, beer, stout, junior stout apa semua, dah tahu dah benda tu haram. Tapi Allah bagi rezeki pada zahirnya nampak halal, tetapi cara memperolehinya melalui jalan yang haram. Makan nasi, tapi boleh nasi melalui sumber yang haram. Mana? Beli beras daripada duit haram. Nampak? Makan ikan tu halal. Tapi kenapa jadi haram? Sebab beli ikan itu melalui sumber yang haram. Dapat duit itu, zat duit, gambar paling agung apa semua halal, tapi sumber kita dapat duit itu daripada sumber yang haram. Tak kira lah sumber rasuah ke, sumber scammer ke, sumber curi ke anda, daripada sumber yang haram. Jadi orang yang banyak dapat rezeki daripada sumber yang haram, salah satunya kerana dia ini daripada golongan penzina. Golongan penzina. Bapa yang haram? Sebab Allah dah cabut dah sumber-sumber rezeki yang halal. Menunjukkan di sana apa? Menunjukkan di sana rezeki yang dia dapat adalah rezeki yang tidak mempunyai keberkatan. Sebab hidup dia tak ada keberkatan. Bapa tak ada keberkatan, buat perkara yang Allah murka, iaitu zina. Hilang keberkatan. Yang kedua, dihilangkan keberkatan pada umurnya. Umur kita tak ada barakah. Umur kita ni tak ada keberkatan.
Apa maksud umur ada keberkatan? Umur orang tu panjang? Dah. Umur yang berkat ni dia tak kira panjang ataupun pendek. Bukan maksudnya umur dia panjang, umur dia ada berkat. Umur orang ni pendek, umur dia tak ada berkat. Bukan. Umur yang ada keberkatan, bukannya umur itu panjang ataupun pendek, tapi kita tengok dulu pada makna keberkatan itu sendiri. Berkat-berkat ni bahasa Arab daripada perkataan al-barakah. Apa makna al-barakah? Ziyadatil khair, bertambahnya kebaikan. Jadi umur berarti sama sikit kira. Jadi umur yang ada keberkatan, iaitulah pada umur dia tu bertambahnya kebaikan pada usia dia, pada kehidupan dia. Makin bertambah umur dia, makin meningkat usia dia, makin banyak kebaikan yang dia buat. Makin meningkat usia dia, makin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin meningkat usia dia, makin banyak dia bertaubat kepada Allah. Ini tanda umur yang ada keberkatan. Tapi kalau umur yang tak ada keberkatan, makin bertambah usia, makin meningkat umur, makin jauh dengan Allah. Makin meningkat umur, makin sikit amal soleh yang dia buat. Makin meningkat umur, makin banyak maksiat yang dia lakukan dalam kehidupan. Ini tanda umur dia tu Allah dah cabut keberkatan. Sebab tu umur berkat bukan nanti kata panjang atau pendek. Kalau kata umur panjang tu ada berkat, umat Nabi Allah Nuh AS mendahului kita. Berapa umur umat Nabi Nuh? Panjang-panjang lah ke 1500 tahun. Kita ada sampai 1500, 150 tak ada. Ada ustaz duk ujung 130. Tengok lagu mana? Black Practical. Dah benda dah. Zaman kita ni amaru ummati baina sittin wa sab'in. Nabi kata purata umur umat aku ni antara 60 ke 70. Jarang dah hak lebih sampai 100. Ada seorang je 96. Walaupun nampak segak tapi tak apa center lah mana dah tengok. Faham tak faham sudah. Dan ketiga, apabila keluar rohnya daripada jasad, terlindung daripada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila roh keluar daripada jasad, artinya bila mati. Bila matinya seseorang tu terlindung daripada pandangan Allah. Maknanya tidak ada dia tu di dalam pandangan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya mati dalam keadaan mana? Mati ni ada dua keadaan, tuan-tuan puan-puan sekalian. Semua kita ni mati antara dua keadaan, husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Kita minta supaya kita ni mati dalam keadaan husnul khatimah, dimatikan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang mulia. Tak boleh mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang hina, tak boleh. Tapi orang yang macam ni, bila Nabi kata mati dalam keadaan terlindung daripada pandangan Allah, secara mudahnya orang macam ni mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang penuh kehinaan. Allahu Rabbi na'udzubillah. Jadi salah satu cara nak mengelakkan daripada kita ni mati dalam keadaan su'ul khatimah, jauhkan diri kita daripada perzinaan. Sebab perzinaan ni merupakan satu amalan yang sangat dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Allah kutuk? Kan Allah Ta'ala bagi keinginan, kan Allah Ta'ala jadikan manusia ni dalam keadaan ada syahwat, ada keinginan, ada nafsu. Betul, tapi Allah dah bagi jalan yang menghalalkan kita, iaitu jalan nikah kahwin. Nikah lah. Nikah lah. Ada jalan nikah kan? Payah ustaz nak nikah lah ni. Payah apa? Nikah cara mudah. Bukan masalah zaman ni, bukan masalah suasana ni, tapi nak nikah ni payah. Berapa? Keluarga puang letak mahal sangat. Itu satu masalah.
Siapa 20,000, pas 30,000 belanja. Itu kita pelik mana mahal-mahal sangat. Apa mochi mahal sangat? Tanya belanja 30,000, Masya Allah. Tanya belanja 20,000. La haula wa la quwwata illa billah. Eret awak lari goloknya marah. Jangan. Dalam urusan kahwin ni, kalau boleh kita permudahkan. Sebab nak ngelak daripada maksiat ni. Nak ngelak pada maksiat. Budak muda, baik lelaki, baik puan, hak umur 20-an, 25, 26. Nampak? Nafsu dia sedang, keinginan dia sedang membuak-buak. Jadi orang hak umur 25, 26 bila dah selok hak lelaki, selok hak puan, selok, kadang-kadang jatuh pada wajib dah. Jatuh pada wajib dia tu menikah. Tak menikah jeng keren kongkeng. Jeng saja tak apa. Jeng keren kongkeng masalah. Jadi menikah. Bila menikah kita mak ayah pun senang hati. Kita mak ayah pun senang hati. Kau anda muah laki bini. Hak ni kata dah boleh menikah apa kerja gitu-gitu. Dah menikah ada rezeki untuk dia. Kita tak usah pusing kan. Dah nikah ada rezeki untuk dia, tak usah pusing. Sebab nikah ni merupakan salah satu daripada anak kunci rezeki. So bimbang lah. Pandai-pandai dia dah menikah. Hak puang menikah, hak lelaki menikah. Dia dah mikir, dia dah tahu dia ni masing-masing ada tanggungjawab. Yang penting kita ni terselamat. Kita selamat, dia selamat daripada kancah perzinaan. Hak tu yang paling mustahil. Lain kalau dua-dua ni anak patung belaka kerah kejung. Dua-dua ni ada keinginan belaka kan. Kadang kita mak ayah je hak buat payah. Hak puan kata mo nak kahwin, Mak kata aku tak mau nikah dengan dia. Tak ada lagi keturunan aku yang nikah dengan laki orang. Hak puan kata memang laki orang mak, tapi dia ustaz mak. Jangan marah macam ni. Dan ditunjukkan kepadanya bayangan neraka dan malaikat Zabaniyah. Bila roh keluar daripada jasad, Allah tunjukkan kepadanya bayangan api neraka dan juga bayangan malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ni siapa dia? Hak yang tukang jaga neraka. Allahu Rabbi. Pasal apa Allah tunjuk Zabaniyah? Sebab Zabaniyah ni di antara malaikat yang muka yang sangat bengi. Muka yang sangat bekeng, yang sangat bengi. Yang Nabi sendiri memperakui Zabaniyah ni muka yang sangat-sangat bengi. Kita ni tengok orang hak bengi, takut dah. Gerung dah kita tengok muka orang hak bengi. Tapi ni malaikat. Memang Allah buat Zabaniyah ni, Allah buat dalam keadaan yang bengi. Supaya apa? Supaya ahli neraka tengok dia gerung. Tengok dia nangis dah. Tengok dia nangis dah. Menunjukkan betapa bakangnya muka, betapa bengihnya muka. Allah gambarkan, Allah bayangkan wajah Zabaniyah kepada siapa? Kepada orang yang berzina bila mana roh dia keluar daripada jasad. Sahabat bertanya lagi, apa pula siksaan di akhirat? Sabdanya iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama Allah Subhanahu wa taala memandang kepadanya dengan pandangan murka, kedua mendapat siksaan yang amat berat, dan ketiga akan diseksa dengan rantai api neraka. Hak pertama Nabi kata iaitu pandangan yang murka, maknanya pandangan yang sangat-sangat marah. Itu bagi orang yang berzina. Kalau orang tua yang berzina, Allah tak pandang tu. Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim wa lahum azabun azim. Asy-syaikhun zanin, malikun kadzabun wa ailun mustakbirun. Nabi kata salah satu 3 golongan la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah Taala tak nak berkata-kata dengan dia pada hari kiamat.
wala yanzuru ilahim, Allah Ta'ala tak mau pandang muka mereka, walahum azabun azim, Allah Ta'ala akan balas dia dengan siksaan yang berat. Sampai 3 golongan ni. Yang pertama, Nabi kata asy-syaikhun zani. Syaikhun daripada perkataan asy-syekh. Syekh di sini maknanya orang tua. Siapa dia orang tua? Man balagha arba'in, seseorang yang usia 40 tahun ke atas. Nah, jadi asy-syaikhun zani, orang tua yang zina. Hak 40 tahun ke atas zina lagi. Nah, zina lagi. Allah Ta'ala tak mau pandang muka, Allah Ta'ala tak mau cakap dengan dia. Allah Ta'ala siapkan siksaan bagi dia dengan siksaan yang berat. Hak ni Allah Ta'ala pandang, tapi dengan pandangan murka, pandangan marah. Hak orang tua Allah tak mau tengok terus. Allah jauh terus kita daripada pandangan Allah, jauh terus kita daripada pandangan rahmat kasih sayang Allah di akhirat. Dah kalau Allah tak mau pandang tuan-tuan kita di akhirat, rahmat Allah kita dapat ke tak? Sedangkan kita nak masuk syurga dengan rahmat Allah. Orang yang dapat masuk syurga ni dengan rahmat kasih sayang Allah. Kalau dengan amalan kita, pahala kita ni tak pandang. Nampak? Tapi yang membolehkan seseorang tu masuk dalam syurga dengan rahmat kasih sayang Allah. Tapi kalau Allah pun dah tak mau pandang, macam mana kita nak dapat rahmat Allah Ta'ala, tuan-tuan? Na'udzubillah. Nampak? Yang kedua, mereka mendapat siksaan yang amat berat. Bila sebut yang amat berat ni, satu bentuk siksaan yang tak dapat digambarkan, tak dapat disebut dengan kata-kata, tak dapat nak digambarkan dengan fikiran. Kemudian yang ketiga, akan diseksa dengan rantai api neraka. Masuk dalam neraka kena seksa pula dengan rata yang begitu panas, rata yang direndam di dalam api neraka. Nabi SAW turut bersabda, wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah panjang umur, sihat tubuh badan. Kita sambung pula pada bulan hadapan, insyaAllah. Jadi seperti biasa tuan-tuan sekalian, sebelum anak akhiri majlis, macam biasa perjalanan tabung. Dan yang kedua, jualan amal ada pada malam ni. Murtabak, madu lebah, madu kelulu, obat gigi dan minyak zaitun ada di buat malam ni. Kabuksin, pergi kumu kat kereta, insyaAllah. Kabuksin. Jadi kalau muslimah, puan-puan, ibu-ibu berhajat nak dapatkan barangan tu, boleh pergi kat kereta. Anak kita tunggu kat kereta. Jadi yang paling pentingnya jaga penjarakan sosial. Social distancing kena jaga, penjarakan 1 meter, insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.